Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat para jemaah kuliah maghrib surah Ar-Rawdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita mengkaji, mempelajari ayat suci Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan yang paling pentingnya adalah menunaikan salah satu daripada kewajipan kita, iaitu melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada jemaah yang hadir pada malam hari ini, apatah lagi mereka yang memenuhi saf-saf yang pertama tadi ini. Kerana apa yang tuan-tuan semua lakukan itu adalah merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW, iaitu untuk kita berlumba-lumba di dalam melakukan amal kebaikan, khususnya mengisi saf yang pertama. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Sekiranya manusia mengetahui rahsia hikmah di sebalik an-nida ataupun panggilan azan itu, seruan azan, was-saffil awal, dan juga barisan saf yang pertama ini, mengisi saf yang pertama, thumma lam yajidu illa ayyastahimu, dia nak sampai ke masjid itu semata-mata nak menjawab saf panggilan azan itu dan mengisi saf pertama ini, dia tidak dapat melakukannya itu melainkan dia melakukan undian. Maknanya nak menjawab azan tu, nak sampai hadir ke masjid ini, ke surau ini dan mengisi saf pertama itu hanya boleh dilakukan sekiranya menerusi undian. Lastahamu, nescaya mereka akan melakukan undian siapa yang akan pergi ke masjid, siapa yang akan mengisi saf pertama ini. Itu kalau dia tahu hikmah di sebalik menghadiri solat dan mengisi saf pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, dan sekiranya dia tahu apakah rahsia di sebalik kita at-tahjir. At-tahjir ni maknanya kita berhijrah, itu maknanya kita bersegera bertolak daripada rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Lastabaqu ilaihi, niscaya mereka ini akan berlumba-lumba untuk itu. Walau ya'lamuna ma fil atamah, sekiranya mereka mengetahui pahala orang yang melaksanakan solat isyak, was-subuh, dan solat subuh, la'atuhuma walau habwa, nescaya mereka ini akan menghadiri solat isyak dan juga solat subuh itu meskipun dalam keadaan yang merangkak. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sekadar ujarannya renyah tadi itu apa sangatlah kan. Sekiranya kita tahu pahala untuk hadir solat di masjid ini, di surau ini, dan mengisi saf-saf yang pertama ini, nescaya kita ini akan melakukan undian dengan jiran tetangga kita, bahkan ahli keluarga kita sendiri. Saya dulu yang pergi. Kita mesti nak mendahulukan diri kita. Nescaya kita akan merangkak untuk sampai ke masjid ini, ke surau. Itu. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam hari ini. Ini semua adalah salah satu bentuk daripada manifesto keimanan tuan-tuan dan puan-puan
yang sudah pun anda lakarkan, lafazkan ketika mana anda berada di rahim ibu. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang ini, yang dahulunya kita ini hidup dalam lumpur kesyirikan, kekafiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah SAW ini dan mengangkat darjat kita dan membawa kita ke jalan yang penuh hidayah ini. Wanita dahulunya itu diperlekehkan. Wanita ditindas, tidak diberikan haknya dahulu zaman jahiliyah. Bayi yang perempuan itu dikubur hidup. Ini adalah perilaku jahiliyah. Tapi selepas kehadiran berutusan Rasulullah SAW, maka budaya yang tidak sihat seperti itu pun dirubah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya meneruskan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu Imam Al-Bukhari. Pada bulan lepas saya sudah pun membincangkan ataupun mensyarah berkaitan bab yang kedua, iaitu bab birrul ummi, iaitu bab berbakti kepada ibu. Itu bulan lepas lah. InsyaAllah pada bulan ini saya akan membaca bab yang ketiga dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, iaitu bab birril ab, berbakti kepada ayah. Berbakti kepada ayah. Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan merekodkan dua hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. InsyaAllah salah satu daripada hadis tersebut saya akan bacakan dan cuba kita syarahkan setakat mana yang termampu nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. An Abi Hurairah qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata, qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, man abarru, siapakah yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya? Qal ummuka, baginda menjawab, ibumu. Qal thumma man, kemudian Abu Hurairah pun bertanya lagi, kemudian siapa? Qala ummuka, baginda SAW pun menjawab, ibumu. Qala thumma man, qala ummuka, kemudian siapa lagi? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian ditanya lagi, siapakah selepas itu? Qala abaka, baginda SAW bersabda, ayahmu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang kedua pula dalam bab ini juga lebih kurang sama juga dengan hadis ini, cuma dia berbeza dari sudut jalur sahaja, jalur sanadnya. Tetapi poin pentingnya adalah siapa yang paling didahulukan untuk kita berbakti sebagai seorang anak, ibu dan ayah. InsyaAllah inilah hadis yang akan cuba kita bincangkan pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan pengajaran dan hikmah di sebalik hadis yang akan dibacakan ini, yang sudah pun dibacakan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama saya nak berkongsi dengan tuan-tuan bersandarkan daripada hadis yang dibaca tadi. Yang pertama adalah peranan ayah, peranan ayah di dalam institusi keluarga. Memang kita tidak menafikan peranan ibu di dalam satu institusi rumah tangga itu. Memang kita tidak nafikan. Sebab itulah mereka, ibu-ibu ini, golongan ibu ini didahulukan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab soalan daripada Abu Hurairah. Tetapi hari ini kita cuba fokus kepada ayah pula. Ayah ini dia mempunyai peranan penting di dalam mendidik, menyuntik ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keimanan kepada anak-anak mereka. Sebab itulah di dalam surah Al-Luqman, surah ke-31 ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana Luqman sebagai seorang ayah dia menyuntik nilai-nilai keimanan ke dalam diri anak-anak mereka. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Dan telah berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan ketika itu Luqman sedang menasihati anaknya, memberi wasiat, memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun 'azim. Kerana kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini tuan-tuan. Jadi peranan seorang ayah ini sangat penting. Ayah ini di dalam satu institusi keluarga, rumah tangga, perlu menanamkan yang pertama sekali adalah tauhid, akidah kepada anak-anak mereka. Luqman ni ada yang mengatakan dia nabi. Ada juga yang mengatakan, pandangan yang lain mengatakan dia bukan nabi, dia ini adalah orang yang soleh. Tetapi kerana sumbangan daripada Luqman ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala merakamkan namanya itu di dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri ada satu surah yang disebut sebagai surah Luqman. Salah satu ayatnya tadi kita baca ni. Tapi majoriti ulama mengatakan Luqman ini adalah seorang ayah yang dia ini sebagai hamba Allah yang soleh, bukan seorang nabi. Majoritinya seperti itulah pandangan. Ada yang mengatakan Luqman ini berasal daripada Habasyah. Habasyah ini kalau negeri sekarang ini dipanggil Ethiopia. Ada juga pandangan mengatakan dia berasal daripada Sudan, negeri Afrika sana. Ethiopia, Sudan ini kita dapat memahami bahawa orang-orang daripada situ orang berkulit hitam. Orang berkulit hitam. Sebab itu dikata Sudan asalnya itu aswad hitam, Hajar Aswad hitam. Sudan. Jadi semua orang pada Sudan itu semua hitam. Semua berkulit hitam. Orang Ethiopia pun macam itu juga. Jadi kita dapat memahami bahawa Luqman ini adalah orangnya berkulit hitam. Ada yang mengatakan, pada pandangan mengatakan bahawa Luqman ini kerjanya adalah tukang jahit. Ada juga mengatakan kerjanya adalah tukang batu. Ada juga yang mengatakan ianya adalah qadi ataupun hakim. Dia asalnya daripada mana, apa kerjanya, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah kerana peranan dan sumbangan Luqman Al-Hakim di dalam menyuntik nilai-nilai keimanan ke dalam diri anak-anak mereka. Sebagai seorang ayah, inilah yang paling pertama sekali tuan-tuan yang perlu anda lakukan, iaitu mendidik keimanan. Saya sangat bersyukur ada kanak-kanak hadir di masjid ini, di surau ini. Ini menunjukkan bahawa ayahnya mendidik anak ini dengan sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Mungkin yang ada anak tak sempat bawa ini, mungkin dia mengikuti SOP. Kanak-kanak tak boleh masuk dalam surau ataupun tapi kehadiran kanak-kanak ini dapatlah kita memahami bahawa ayahnya anak ini adalah seorang yang menanamkan nilai-nilai tauhid, mengenali Allah Subhanahu wa taala sejak dini, sejak kecil lagi. Saya ucapkan tadi. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah, kenapa kita mesti mentaati ayah sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak? Mengapa kita mesti mentaati ayah ini? Kerana ayah ini peranan dia itu dalam institusi keluarga adalah sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, suami sebagai seorang pemimpin. Kalau di dalam satu institusi keluarga seorang ayah ataupun seorang suami sudah lagi tidak diiktiraf tidak diiktiraf peranan dia, tidak diiktiraf dia punya tugas dia, tidak diiktiraf dia punya kepimpinan dia, maka hancur rumah tangga itu. Hancur, rubuh untuk
Sebab itu sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, kita mesti menghormati ayah ini. Kerana mereka inilah yang menyara kehidupan ahli keluarga. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahawa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Semua kamu ini adalah merupakan pemimpin. Ra'in, kamu semua, setiap kamu ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyakan tanggungjawabnya pada suatu hari nanti. Akan ditanya, akan dipersoalkan rakyat ataupun orang-orang yang Anda pimpin. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu dia menjadi pemimpin kepada manusia, kepada rakyatnya, dan dia nanti akan ditanyakan tentang kepimpinan dia. Warrajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajul, dan seorang lelaki di sini maksudnya adalah suami, seorang ayah. Dia menjadi pemimpin fi ahli baitihi, di dalam ahli keluarganya ataupun di rumahnya, dan dia nanti akan dipersoalkan atas kepimpinannya. Sebab itu sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, kita mesti mentaati pemimpin ini, yaitu insan yang bergelar ayah, yang bergelar bapa. Itu. Sebab itulah hadis yang direkodkan tadi oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Mufrad ini, adalah ayah ini adalah merupakan individu kedua, insan yang kedua yang mesti kita dahulukan untuk kita berbakti kepadanya selepas ibu. Kerana peranannya yang sangat-sangat besar, yaitu sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, mempunyai pahala yang sangat besar sekiranya Anda menyara ahli keluarga dengan sebaik-baiknya. Ini confirm. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa sesiapa sahaja ayah, bapa yang menyara ahli keluarganya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang sangat banyak nilainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu telah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan, yang kamu dermakan, yang kamu belanjakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk kamu membebaskan seorang hamba. Sama sekarang ni tak ada hamba dah. Jadi hamba ni apa kita nak cuba nak takwilkan? Hamba ini mungkin adalah orang-orang yang mungkin dibelenggu oleh hutang, yang diseksa, yang tersekat pergerakan dia kerana ada yang menyekatnya. Kemudian kita bebaskan dia, melangsaikan hutang-hutangnya. Itulah dia. Satu dinar yang kita belanjakan untuk melepaskan seorang hamba. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kamu sedekahkan untuk kamu dermakan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk kamu menyara ahli keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Maka yang wang-wang dinar, duit-duit dinar yang kita sedekahkan yang tadi disebutkan senarainya tadi itu, maka yang paling utama, yang paling banyak pahalanya adalah dinar yang kita belanjakan untuk menyara ahli keluarga. Yang pertama tadi, wang dinar yang kita infakkan untuk fisabilillah. Wang dinar yang kita infakkan untuk kita memerdekakan seorang hamba. Wang dinar yang kita dermakan untuk mengangkat taraf orang miskin. Dan wang dinar yang kita belanjakan untuk menyara ahli keluarga. Daripada empat keadaan ini, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika.
Yang paling besar, yang paling utama, yang paling banyak pahalanya adalah ketika mana seorang ayah menyara ahli keluarganya. Itu. Jadi saya ucapkan tahniah ayah yang ada di sini semuanya, yang menyara ahli keluarganya setiap hari tanpa mengeluh sampai sekarang masih lagi bertahan. Yakinlah dan percaya bahawa apa yang tuan-tuan ayah semua dilakukan adalah merupakan manifestasi daripada mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang sahih tadi ini, bahawa anda semua ini akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ibu mungkin yang hadir di sini yang ibu tunggal pun sama juga, dia sendiri menyara kehidupan ahli keluarganya pun sama juga, masuklah dia di dalam yang dinyatakan di dalam hadis ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang ayah, maka hendaklah kita, untuk kita dapatkan pahala yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat banyak tadi itu, hendaklah ketika mana kita keluar daripada rumah, hendaklah kita berniat untuk mencari rezeki kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang biasanya kita lupa, kita leka. Kita buat pergi bekerja itu macam seolah-olah rutinitas harian biasa sahaja. Kita keluar rumah pergi bekerja, kita buat seolah-olah hanya rutinitas biasa sahaja. Tapi sebenarnya kita perlu niatkan. Setiap hari kita perlu niatkan bahawa kita keluar rumah ini, kita langkahkan kaki keluar rumah ini untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyara hidup ahli keluarga kita. Jika nawaitu ini kita niatkan di dalam hati kita, insya-Allah kerja kita berkat, kita diberikan keselamatan, dan juga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak seperti itu. Kita nakkan seperti itu. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sa'ad bin Abi Waqqas dikhabarkan kepadanya bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau, sekiranya kamu keluar untuk mencari nafkah, menyara hidup ahli keluarga, tabtaghi wajh Allah, yang kamu harapkan adalah pahala dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa ujirta 'alaiha, niscaya kamu akan diberikan pahala atas itu. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atin, sehinggalah apa yang kamu suapkan di dalam di mulut isteri. Jadi maksudnya apa? Kalau kita keluar mencari rezeki untuk nak menyara ahli keluarga, perlu kita niatkan mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap suapan yang kita berikan kepada isteri ataupun kepada anak, itulah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa itu, tuan-tuan. Ya, ini nasihat dia. Kalau kita mencari rezeki keluar rumah, pastikan kita sudah pun berniatkan untuk kita bekerja itu adalah kerana untuk menyara ahli keluarga kita dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu kita akan diberikan keselamatan ketika mencari rezeki dan juga mendapatkan keberkatan daripada rezeki, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ya, sangat penting peranan seorang ayah ini di dalam institusi keluarga. Ayah ataupun seorang suami, ketika mana mereka ini menyara ahli keluarganya, ketika dia menyara ahli keluarganya, maka setiap bayaran, setiap berian, setiap hadiah, setiap nafkah, setiap setiap imbalan ataupun serahan yang diberikan oleh ayah ataupun suami kepada istrinya ataupun ahli keluarganya, maka dikira sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sen yang tuan-tuan belanjakan untuk menyara hidup ahli keluarga itu
itu akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya peluang seorang suami, seorang ayah ini sangat-sangat besar, kerana dia mampu untuk menggunakan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia untuk menjadikan itu sebagai sedekah. Semua yang dilakukannya untuk ahli keluarga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma kasaba ar-rajulu kasban." Tidaklah seorang suami, seorang ayah yang berusaha ataupun bekerja atyaba min amali yadihi, yang paling bagus, yang paling terbaik adalah berusaha dengan kedua tangannya ini. Maksudnya dia bekerja itu adalah bekerja dengan kerja dia sendiri, bukan kerana pertolongan daripada orang lain. Dia mendapatkan harta bukan kerana pertolongan orang lain, tapi dia menyara ahli keluarga itu kerana usahanya sendiri dengan bekerja dengan kedua-dua tangannya ini. Wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahli wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Dan apa yang disara, apa yang diinfakkan, apa yang dibelanjakan oleh seorang suami, seorang ayah itu terhadap dirinya, ahli keluarganya, wa waladihi, anaknya, wa khadimihi, bahkan pembantunya juga, orang gajinya, fa huwa shadaqah. Semua itu adalah sedekah. Hadis yang sahih. Jadi saya ucapkan tahniah pada ayah, pada suami yang bekerja, ya, usaha sendiri, tidak berpangku tangan di rumah, bekerja dengan kedua tangannya ini, maka hasil daripada kerjanya itu, ya, hasil pada kerja itu kita berikan, kita nafkahkan kepada ahli keluarga, kepada diri kita juga, kepada anak, kepada orang gaji, itu semuanya adalah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa ayah ini mesti kita berbakti kepada dia, kerana peranannya yang sangat-sangat penting. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami juga, peranan kita sangat-sangat penting, kerana dengan kita menyara ahli keluarga kita ini, maka itu akan menjadi perisai daripada jilatan api neraka. Dengan kita menyara ahli keluarga kita dengan bekerja, itu menjadi perisai daripada sengatan api neraka. Dalilnya sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, suatu ketika Ummu Salamah ini berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, ala uhaddithuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mahukah, sudikah kamu aku sampaikan apa yang telah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu bala ya ummah. Kemudian anaknya itu pun menjawab, ya, kami mahu. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa ala ibnatain, siapa yang menyara, siapa yang memberi belanja kepada dua orang anak perempuan. Ada anak perempuan, saya anak lelaki, saya punya anak lelaki, tak ada lagi anak perempuan. InsyaAllah kami soon. Kalau tuan-tuan ada anak perempuan, ini dia masuk dalam hadis ini. Sesiapa yang menyara dua orang anak perempuan, man anfaqa ala ibnataini, siapa yang menyara hidup dua orang anak perempuan, au ukhtaini, atau dua saudari perempuan, atau mungkin dia tak ada anak tapi dia ada kakak ataupun adik perempuan, dua saudara perempuan, au zawatai qarabah, atau mungkin dia mempunyai dua ahli kerabat,
dua orang perempuan daripada kerabat dia, mungkin sepupu dia, ahli keluarga dia, dari dua orang, disara hidup dua orang itu, perempuan itu, yahtasibun nafaqata alaihima, kemudian dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas usahanya menyara hidup kedua-dua tadi itu, hatta yughniyahumullahu min fadlih azza wa jalla, sehinggalah kedua anak perempuan tadi itu ataupun saudara perempuan tadi itu ataupun saudara kerabat dia itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana ta'lahu sitram minan nar, maka baginya si ayah ataupun si bapa tadi ini, si ayah ini, si suami tadi ini adalah sitram minan nar, adalah pelindung, perisai daripada, jadi benteng daripada api neraka. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi tahniah tuan-tuan. Bagi tuan-tuan hadirin yang hadir sekarang ini mempunyai anak perempuan, dua anak perempuan, tuan jaga dia dengan elok, dengan baik, berikan nafkah dengan dia secukupnya. Apa yang tuan-tuan lakukan itu adalah merupakan salah satu usaha yang sangat baik, kerana pada hari akhirat nanti itulah nanti yang akan menjadi benteng, yang menjadi perisai Anda dihindarkan daripada siksaan api neraka. Tahniah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah paling pentingnya mengapa Rasulullah SAW bersabda tadi bahawa yang paling utama untuk kita berbakti selain daripada ibu adalah ayah. Ayah ini juga adalah sebagai insan yang penyayang terhadap keluarga. Dia sepatutnya sebagai seorang ayah ini mesti mempunyai satu sifat yang penyayang, yang sayang, yang kasih kepada ahli keluarganya, seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Aisyah qalat qala Rasulullah SAW, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah sebaik-baiknya kamu itu kepada ahli keluarganya. Jadi kita semua ini orang-orang yang baik. Kita semua ini adalah orang-orang yang baik. Tetapi yang paling baik, yang paling elok di antara kita ini adalah mereka yang paling baik, paling penyayang, paling pengasih kepada ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata baginda Rasulullah SAW, adalah yang paling penyayang kepada ahli keluargaku. Wa idza mata sahibakum fad'u, dan sekiranya ada ahli keluargamu yang meninggal dunia, maka tinggalkanlah. Maksud tinggalkan di sini maksudnya usah diganggu lagi, usah kita kacau lagi, usah lagi kita ungkit isu-isu yang lama. Kalau ada ahli keluarga, kalau ada orang yang meninggal, maka hendaklah kita yang hidup ini tidak lagi mengambil mengambil berat. Maksud mengambil berat ini, jangan lagi kita nak mengungkit lagi apakah dosa, salah dan silap si mayit itu, orang yang meninggal itu. Justru seelok-eloknya kita menceritakan tentang kebaikan almarhum. Itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi kalau ada ahli keluarga, sesiapa sahaja yang meninggal dunia, usah lagi kita ungkit-ungkit segala sifat buruknya. Justru seeloknya kita bercakap dengan perkara-perkara yang elok sahaja yang sudah pun dilakukan oleh almarhum. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu menjadi insan yang paling penyayang di dalam keluarga kita. Kerana dengan itulah kita dapat mencapai satu pangkat, satu derajat yang dipanggil sebagai orang yang terbaik. Pentingnya ayah ini, bisanya ayah ini, bahkan harta seorang anak itu pun, bahkan diri seorang anak itu pun milik sepenuhnya sang ayah. Kalau tuan-tuan ada anak tuan-tuan itu hartawan, hartanya itu, semua hartanya itu, semua duit uang bank yang ada di dalam banknya itu, uang dalam banknya itu, bahkan termasuk dirinya sendiri, anak itu semua milik tuan-tuan sebagai ayah. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah, anna rajulan qala, datang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna li malan wa walada." Sesungguhnya aku mempunyai harta dan juga mempunyai anak yang ramai. Dia hartawan dan juga anak dia ramai. Wa inna abi yuridu wa inna abi yuridu ayyajtaha mali. Dan sesungguhnya ayahku dia hendakkan akan hartaku. Dia mahukan hartaku. Faqal, maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Anta, kamu, wa maluka, dan hartamu li abika, adalah milik ayahmu." Nampak? Jadi kalau anak, kita sebagai anak, kalau ayah minta duit setakat RM100 untuk beli ikan, beli beras, apa sangat tu RM100 itu. Jika dibandingkan dengan duit akaun dalam akaun kita itu berpuluh-puluh ribu ringgit, dia minta RM100 saja. Bahkan kalau dia minta semua sekalipun duit yang ada dalam akaun bank kita itu, memang itu pun milik ayah. Seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi ini, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu semua itu milik ayahmu. Jadi jangan kita sombong, jangan kita cuaikan, jangan kita pulaukan ayah kita. Mentang-mentang kita ini sudah pula jadi kaya raya di ibu kota, kita lupakan ayah bunda kita di kampung. Jangan. Tetapi kita sebagai ayah pun kita juga berhati berulah. Walaupun hadis ini menyokong kita untuk meminta dan mengambil harta daripada anak kita, tetapi kita juga mintalah yang sesuai dengan keperluan kita. Sesuai dengan keperluan kita. Kerana anak kita itu juga, dia juga punya ahli keluarga yang perlu dia sara juga. Nah, kalau kita minta semua apa yang dimilikinya, itu masalah. Kalau ada 2 kereta, minta 1 boleh, jangan minta 2 terus. Minta satu je. Setakat mana yang mampu kita gunakan untuk kita ke surau, untuk kita ke masjid. Cuma itu agama kita, syariat agama kita mengiktiraf peranan seorang ayah ini dengan menjadikan bahawa harta dan anak itu sendiri adalah milik ayah. Jadi kita sebagai anak, kita kena faham ni keadaan kita ini. Kita kena faham, sekiranya ayah meminta sedikit wang ringgit, maka tak ada masalah. Kita mudah untuk kita berikan. Kerana memang itu adalah milik ayah kita. Taatilah ayah juga semasa beliau hidup. Tuan-tuan, kalau masih lagi mempunyai ayah, maka taatilah ayah kita itu selagi mana ayah kita ini hidup. Walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim. Selagi dia mengajak kita kepada ke arah kebaikan, tidak berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia zalim kepada kita, dia suka sepak kita ke, suka terajang kita ke, mendera kita ke, kita wajib taat kepada dia. Kita wajib kepada dia. Kita tidak boleh berbuat maksiat ataupun melanggar apa yang diperintahkan itu. Sebuah hadis yang sahih sebelum kita azan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, "Ati' abaka ma dama hayyan wa la ta'sih." Taatilah ayahmu madama hayyan, selagi mana ayah itu masih hidup, wala tu'sih, dan janganlah kamu bermaksiat kepadanya. Maksudnya bermaksiat sini, janganlah kamu melanggar perintahnya. Nanti pada bab yang lain nanti diceritakan di situ bahawa kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada ayah bunda meskipun ayah bunda kita ini zalim kepada kita. Itu pada bab yang seterusnya. Oke, saya berhenti sekejap di sini untuk laungan azan, insya-Allah.
Saya sambung sikit tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang anak, kita mesti berbakti kepada ayah. Ketika mana seorang anak membenci ayahnya, itu adalah salah satu bentuk kekufuran. Seorang anak yang membenci ayahnya itu adalah salah satu bentuk kekufuran, kufur. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "La targhabu an abaikum." Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu. Faman raghiba an abihi, maka barang siapa yang membenci ayahnya, fahuwa kufrun, maka dia telah kufur. Tapi kufur yang dimaksud di sini bukan yang menyebabkan kita kekal dalam api neraka, itu bukan. Tetapi kufur di sini bermaksud kita telah menutup pintu-pintu kebaikan. Suatu yang hak, suatu yang benar kita telah tutupi. Itu maksudnya. Hadis ini dia membincangkan tentang seorang anak yang menasabkan dirinya kepada orang lain sebab dia benci kepada ayah kandungnya. Dia benci berbinkan si Abdullah sebagai contoh. Maka dia menggunakan ayah yang lain ataupun nama bin yang lain. Dahulu orang-orang Arab itu sebegitu. Ya, dia suka membinkan namanya kepada orang yang lain. Maka hadis ini pun disabdakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membenci untuk dinasabkan kepada ayahnya, itu adalah satu bentuk kekufuran. Kadang juga kita dapati orang yang berkahwin dengan seseorang, maka tiba-tiba nama istrinya itu ada pula dia bergandingan dengan nama keluarga lelaki. Ya. Biasa orang barat macam tu ya. Masalah biasa macam tu. Dia ayahnya namanya Muhammad, tetapi bila berkahwin dengan keluarga yang lain, tiba-tiba namanya itu menjadi apa ya? Menjadi ikut keluarga suami. Ikut suami. Itu tak boleh tu. Kalau kita ada bin kita ada ayah kita, maka kita kena gunakan itu. Ud'uhum li abaihim huwa aqsadu indallah. Inilah dalam surah Al-Ahzab. Panggillah mereka itu dengan ayah-ayah mereka seperti mana binnya itu, kerana itu adalah merupakan seadil-adilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak pesan, nak berikan nasihat juga ini berdasarkan daripada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahawa ketika mana seseorang itu menghina ibu bapa orang lain, maka itu menjadi salah satu daripada dosa besar. Jangan kita menghina, mencaci, memaki ibu bapa orang lain, kerana tindakan melulu kita itu menyebabkan orang yang kita maki, ayahnya kita maki, ibunya kita maki, akan berbalik memaki ayah dan ibu kita. Itulah yang dilabelkan sebagai dosa besar oleh Rasulullah SAW. Inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar, ayyal'ana ar-rajulu walidayhi, yaitu seorang anak dia melaknat ayahnya. Adakah orang melaknat ayah? Tak ada. Ada tak kita memaki ayah kita sendiri? Ada, tapi orang yang tak siup, yang kurang waras lah. Tapi kalau orang yang waras, tak ada satu pun yang melaknat, memaki, menghina ayah kandungnya. Tak ada, takkan jumpa. Tetapi akan berlaku seorang anak itu tanpa sedar dia telah melaknat, memaki, menghina ayahnya sendiri. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Macam mana seorang anak itu mampu melaknat ayah kandungnya, ibu bapanya? Macam tak logik. Seorang anak melaknat ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, yasubbur rajulu abar rajul, ketika mana seorang lelaki dia menghina ayah lelaki yang lain, fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu,
maka orang yang dimaki tadi itu pun melaknat ayah kandungnya ataupun ibu kandungnya sendiri. Itu tuh. Jadi jangan di sini message daripada hadis ini, jangan sekali-kali kita menghina ibu bapa orang lain, memaki ibu bapa orang lain, kerana boleh jadi insan yang kita maki tadi itu jauh lebih baik, bahkan dia akan berbalik memaki ayah dan ibu kandung kita. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini, seorang anak memaki, melaknat ayah dan ibunya sendiri. Dan itu merupakan salah satu daripada dosa besar. Salah satu daripada dosa besar. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir sebelum saya menutup kuliah maghrib ini. Seorang ayah ini perlu kita berbakti kepadanya. Manifestasi daripada hadis yang dibacakan dalam sahih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, bahawa sekiranya seorang ayah mahu memberikan hadiah kepada anaknya, hendaklah dia berikan hadiah itu secara adil. Jangan seorang anak dapat habuan, anak yang lain ditepikan. Ini mesej dia. Kalau tuan-tuan mahu menghadiahkan sesuatu kepada anak, kalau anak seorang tak apalah. Yang masalah ni kalau anak ada ramai, ada 2-3 orang, maka hendaklah kita berlaku adil di dalam pemberian itu. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Amir qol, daripada Amir dia telah berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir, aku telah mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa huwa 'alal mimbar. Nu'man itu berada di atas mimbar. Yaqul, dan dia berkata, a'tani abi atiyah, ayahku telah memberikan kepadaku atiyah. Atiyah ini maknanya hadiah, pemberian. Orang Jawa kata gift. Faqalat Amrah bintu Rawahah, kemudian Amrah bintu Rawahah ini istri dia, istri Nu'man tadi itu yang berkhutbah tadi itu. La arda, aku tidak redha. Kamu berikan hadiah itu kepada anakmu, aku tidak redha. Hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu buat tadi itu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nu'man pun datang merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nu'man pun telah berkata, inni a'taitu ibni atiyah, sesungguhnya aku telah memberikan hadiah kepada anakku. Fa'amaratni an ushhidaka, kemudian istriku telah mengarahkan aku untuk memaklumkan kepada kamu ya Rasulullah. Qal, kemudian baginda Rasulullah SAW pun menjawab, a'taita sa'ir walidak, adakah kamu memberikan hadiah itu kepada semua anak-anakmu? Kamu ada 10 orang anak, adakah kamu memberikan 10 orang anak itu hadiah? Kalau kamu contohnya berikan jam, seutas jam kepada anak, adakah 10 orang anak itu kamu berikan jam yang sama, jenama yang sama? A'taita sa'ira walidaka misla hadha, adakah kamu telah memberikan kepada semua anak-anakmu seperti itu? Qala la, dia kata tak, dia seorang tu je. Dia seorang tu je saya bagi. Qal fattaqullah, maka Rasulullah SAW pun berkata, bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adillah kepada anakmu. Qala faraja'a faradda atiyata, kemudian pulanglah kamu, kemudian tolaklah pemberian tadi itu, ataupun ambil semula pemberian kamu itu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita kena bezakan hadiah dengan nafkah, tuan-tuan. Kalau beri nafkah, ini kita melihat merujuk kepada keperluan anak. Sebab tidak sama keperluan anak yang berumur 12 tahun dengan umur 5 tahun ini, tidak sama. Kalau kita nak berlaku adil, sepatutnya anak umur 12 tahun diberi RM50, anak yang 5 tahun ini bagi RM5 aja. Sebab bagi anak 5 tahun bagi duit RM5 memadai bagi dia. Kalau nak beli lollipop, saya rasa dah banyak dah tu RM5. Tapi kalau anak yang 12 tahun ni kita bagi RM50, rasa tak cukup bagi dia. Jadi kita perlu melihat keperluan anak dari sudut nafkah.
Jangan kita samakan anak di universiti, nafkah pemberian itu sama dengan anak yang di tadika. Sama-sama nak dibagi RM500 sebulan, ada kan? Saya rasa anak tadika itu bagi RM500 sebulan, 1 kilang lollipop dia boleh beli. Tapi kalau anak di universiti itu RM500 sehari habis dah. Jangan samakan, kena ikut keperluan itu berlaku adil. Tapi kalau bab hadiah pemberian seperti yang disebutkan dalam hadis tadi ini, itu kita kena berlaku adil. Kalau ada anak 10 orang, kita nak bagi jam, semua dapat jam. Semua dapat jam yang sama. Disebabkan oleh ayat ini jugalah menjadi faktor mengapa Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam 27 Rajab tahun ke-10 Hijrah. Ayahnya meninggal dunia. Ayahnya ini maksudnya sini bapa saudaranya lah, Abu Talib. Karena beliau meninggal dunia, istrinya pun Khadijah pun meninggal dunia, disebutlah dia sebagai tahun kesedihan. Itulah menjadi punca mengapa Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayah ini sangat penting peranan dia. Kita sebagai seorang anak, tiada satu pun di antara kita ini yang tidak mempunyai ayah, maka hendaklah kita berbakti kepadanya, kerana dia adalah insan yang kedua yang paling penting yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Bukhari ini. Status hadisnya sahih. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap daripada saya akhiri sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.